Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nuri Hakim Muhammad Isra, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini saya akan berkongsi pengalaman bagaimana saya memberitahu pesakit mengenai diagnosis mereka iaitu diagnosis kanser paru-paru. Jadi seperti yang kita sedia maklum kanser paru-paru adalah silent killer iaitu di mana pada peringkat awal peringkat 1 dan 2 kebiasaannya mereka tidak menunjukkan apa-apa simptom dan apabila mereka telah sampai ke peringkat 3 dan 4 jadi ketika itu mereka akan mula menunjukkan simptom seperti susah nafas batuk berterusan, batuk berdarah hilang selera makan, kurang berat badan Jadi ketika mana pesakit sudah mula menunjukkan simptom ketika mereka berjumpa doktor ketika itu kebiasaannya 70 hingga 80% pesakit kanser paru-paru yang berjumpa doktor sudah pun berada di tahap 3 dan 4 iaitu tahap di mana mereka tidak boleh menjalani pembedahan mereka sama ada boleh menjalani kemoterapi ataupun paliatif, rawatan paliatif Jadi saya akan kongsikan bagaimana pengalaman saya ketika berhadapan dengan pesakit-pesakit yang didiagnos sebagai kanser paru-paru ini Jadi apabila kita berjumpa dengan pesakit kanser paru-paru kebiasaannya pesakit ini akan datang kepada kami dengan simptom batuk berterusan ataupun susah nafas Jadi ujian standard yang akan kita lakukan ialah kita akan mengadakan ujian X-ray, X-ray dada, kemudian kita akan buat ujian CT scan dada dan kemudian sekiranya kita nampak ada ketulan yang mencurigakan jadi kita akan mengambil biopsi dan biopsi itu boleh diambil melalui bronkoskopi kaedah bronkoskopi di mana kita memasukkan kamera sebesar jari kelingking ke hidung terus kita tekak terus ke paru-paru untuk mengambil sampel tersebut ataupun cara yang lain untuk mengambil sampel biopsi adalah dengan CT guided biopsi di mana pesakit akan baring di atas katil melalui scan kemudian daripada situ pakar radiologi akan mengambil jarum dan mengambil sampel daripada luar paru-paru ke tempat tumpukan yang mencurigakan tersebut Jadi ada dua cara untuk mengambil biopsi. Jadi setelah biopsi itu kembali kebiasaannya masa yang diambil untuk menginterpretasikan keputusan biopsi itu adalah antara 3 hari hingga 2 minggu bergantung kepada tahap kerumitan kes tersebut Jadi kebiasaannya setelah kita mengambil sampel biopsi kita akan berikan appointment 2 minggu kepada pesakit untuk kita melihat kembali apakah keputusan scan keputusan biopsi yang telah diambil Jadi apabila berdepan dengan pesakit yang kita telah sahkan jadi kita telah dapat balik keputusan sampel biopsi nampaknya kanser Jadi untuk pengetahuan semua kanser paru-paru ada 2 jenis iaitu small cell dan non small cell dan non small cell pula ada beberapa jenis lagi di bawahnya iaitu adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, bronchoalveolar carcinoma, large cell carcinoma Jadi kebiasaannya yang banyak di kalangan pesakit kita adalah adenocarcinoma dan juga squamous cell carcinoma Jadi ketika kita mendapat keputusan kanser tersebut sama ada adenocarcinoma ataupun squamous cell carcinoma ataupun large cell carcinoma ataupun non small cell ataupun small cell jadi kita akan berdepan dengan pelbagai jenis pesakit Ada pesakit yang mereka sudah pun menjangka bahawa mereka ini menghadapi kanser Kebiasaannya pesakit yang sudah pun menjangka mereka ada kanser ini kebiasaannya mereka sudah pun mengalami simptom untuk beberapa tempoh mungkin sudah batuk selama 2-3 bulan ataupun mereka ini mempunyai sejarah keluarga kanser mungkin mak ayah mereka ada kanser ataupun saudara mara mereka ramai yang ada kanser jadi mereka sudah ada gambaran ataupun idea awal kemungkinan mereka ini adalah kanser Jadi cara untuk kita berhadapan dengan pesakit yang sudah pun ada idea bahawa mereka kemungkinan kanser adalah agak berlainan sedikit dengan cara kita berhadapan dengan pesakit yang memang tidak ada idea langsung Kebiasaannya pesakit yang tidak ada idea langsung sama ada mereka ini ada kanser atau tidak ialah pesakit yang kebetulan terjumpa air di dalam paru-paru ketika mereka membuat ujian-ujian lain.
Contohnya, contoh pesakit yang saya pernah jumpa sebelum ni ialah pesakit yang perlu menjalani pembedahan. Ya. Jadi untuk menjalani pembedahan dengan ubat bius penuh, mereka perlu membuat X-ray. Ya. Jadi mereka tidak ada apa-apa simptom. Ya. Tetapi bila buat X-ray, tiba-tiba nampak ada air di dalam paru-paru. Ya. Tiba-tiba X-ray menunjukkan ada banyak tumpukan putih di dalam paru-paru, sedangkan mereka tidak ada apa-apa simptom. Ya. Kemudian setelah di-refer kepada pakar paru-paru, apabila kita membuat scan, apabila kita membuat biopsi, kita mendapati bahawa ini merupakan adalah kanser. Ya. Jadi ada dua jenis kumpulan pesakit. Ya. Satu, kumpulan pesakit yang sudah ada idea kemungkinan mereka kanser, dan kumpulan yang kedua ialah pesakit yang tidak ada idea langsung, mereka tak sangka mereka ada kanser. Ya. Jadi cara untuk kita berinteraksi dengan mereka, cara untuk kita memberitahu mereka tentang diagnosis kanser mereka adalah berbeza-beza. Ya. Jadi untuk memberitahu ya pesakit tentang diagnosa kanser mereka ini, kita perlu membuat beberapa persediaan, iaitu persediaan sebelum bertemu pesakit, ya, persediaan ketika bertemu pesakit, dan persediaan setelah kita tamat menemui pesakit. Ya. Jadi sebelum kita bertemu pesakit, kita perlu membuat persediaan. Ya. Kebiasaannya doktor akan mencari bilik yang agak terasing, ya, bilik yang agak sunyi, bilik yang tidak berada di kawasan yang sibuk, tidak ramai orang lalu lalang. Ya. Biasanya kita ada satu bilik yang dikhususkan untuk mengadakan mesyuarat keluarga. Ya. Kita panggil bilik perbincangan dengan keluarga. Ya. Jadi kita akan dapatkan satu bilik tersebut. Ya. Sekiranya tidak ada bilik, mungkin kita akan cari satu ruang yang mana ruang itu tidak terlalu ramai orang lalu lalang di situ. Ya. Kalau boleh kita nak suasana yang agak tenang, ya, kerana kita akan memberikan satu berita yang besar kepada pesakit. Okay? Dan seterusnya kita akan memastikan bahawa pesakit itu kalau boleh bukan berseorangan. Ya. Kalau boleh pesakit itu perlu datang bersama dengan suami atau isterinya, ya, ataupun dengan ahli keluarga terdekat, ya, ataupun dengan kawan-kawan yang dipercayai, ya, tetapi tidak terlalu ramailah. Maksudnya kita tidak mahu pesakit berseorangan ketika mereka mendapat berita tersebut. Okey, jadi mereka perlu disertai dengan ahli keluarga terdekat, ya, suami atau isteri ataupun rakan-rakan yang mereka percayai. Alright. Kemudian kita perlu pastikan juga, ya, kita perlu ada scan, ya, keputusan scan yang jelas, dan juga keputusan biopsi yang jelas, ya, untuk kita tunjukkan kepada pesakit tadi bukti bahawa ini adalah diagnosa ataupun penyakit yang mereka hidapi. Ya. Okay. Waalaikumsalam Cik Isyam Ismail, terima kasih kerana masih bersama-sama kita, ya, hari ini. Okey, seterusnya, ya, pastikan juga kita ada tisu, ya, tisu di tangan. Ya. Tisu sangat penting, ya, kerana kita tahu apabila kita memberikan berita ini, ya, pesakit akan merasa sedih, ya, pesakit akan merasa kecewa. Ya. Jadi kita perlu membantu untuk mereka meriliskan ataupun mengekspreskan perasaan mereka, dan sekiranya pesakit adalah wanita atau ada ahli keluarga yang wanita, ya, kebiasaannya mereka akan mengalirkan air mata. Jadi ketika itu penting untuk kita memberikan sokongan, ya, berbentuk tisu. Ya. Jadi tisu perlu ada. Jadi untuk mungkin para doktor yang mengikuti sesi ini, ya, pastikan anda mempunyai tisu ketika anda ingin memberikan berita tentang diagnosis kanser kepada pesakit. Alright. Okay, jadi sekiranya segala preparation, segala persediaan telah pun dibuat, ya, sudah ada bilik yang tenang, ya, sudah ada bilik yang khusus ataupun tempat yang tenang, ya, sudah ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan terdekat, ya, sudah ada tisu, ya, sudah ada image CT scan, sudah ada printed HPE biopsy report di tangan anda. Jadi ketika itu anda boleh segera melakukan conference, family conference ataupun perbincangan keluarga dengan pesakit. Okay? Jadi biasanya kita akan kumpulkan pesakit dengan ahli keluarganya di dalam satu bilik dengan segala keperluan tadi, ya, dan kita akan pergi step by step. Alright, kita tidak akan terus memberitahu, ya, kita akan pergi secara langkah demi langkah, ya, daripada peringkat awal sehinggalah kita sampai kepada tujuan penyampaian diagnosis kanser tersebut. Okay? Jadi kebiasaannya bila kita bertemu pesakit, kita akan bertanya dulu kepada pesakit dan ahli keluarganya, ya, adakah semua orang dah ada ke hari ini untuk kita bermesyuarat, kita berbincang tentang penyakit encik atau puan, ya. Okay, jadi mereka akan kata ya. Okay, jadi kalau semuanya sudah ada, ya, isteri sudah ada, suami sudah ada, ibu bapa ataupun ahli keluarga sudah ada, jadi kita boleh mulakan. Okay? Jadi
Kemudian kita terangkanlah, okay, tujuan kita berjumpa kali ini ialah untuk kita nak memberitahulah ya apa keputusan ya penyiasatan yang telah kita jalankan sepanjang berada di ward ya. Jadi kita pun telah membuat berbagai-bagai penyiasatan ya, sama ada kita dah buat bronkoskopi ataupun kita sudah membuat CT kadar biopsi. Jadi sekarang keputusan sudah berada di tangan kita lah untuk kita memberitahu keputusan tersebut kepada pesakit dan ahli keluarga ya. Okey, setelah itu kita pause, maksudnya kita berhenti sebentar. Jangan terlalu memberi maklumat dalam kadar yang terlalu banyak. Okey, kerana pesakit tidak boleh menerima keadaan maklumat yang terlalu overload ya. Jangan bercakap tanpa henti. Okey, jadi anda memberi maklumat satu persatu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, Dr. Adam, terima kasih kerana sedia bersama kita ya. Okey, jadi kita memberi maklumat satu persatu. Jadi pertama kita kata okey, nampaknya semua ahli keluarga sudah berada bersama-sama kita pada hari ini ya. Jadi kita pun telah membuat beberapa ujian dan ujian tersebut telah pun ada keputusannya. Okey, jadi ketika itu kita berhenti sebentar. Okey, kita pause untuk beberapa minit, berhenti sebentar untuk beberapa saat lah. Okey, memberikan masa untuk pesakit ahli keluarga menghadamkan apa maklumat yang telah kita berikan setakat itu. Okey. Jadi setelah beberapa saat berlalu ya, kita boleh sambung balik. Okey, setelah kita pause atau kita berhenti sebentar, okey, kita sambung balik. Okey. Jadi kita akan bertanya kepada pesakit, adakah mereka ya, ataupun pesakit mempunyai apa-apa idea ataupun apa-apa gambaran ya, adakah puan ataupun cik ada apa-apa idea tentang penyakit apa agaknya yang cik hadapi sekarang? Kita cuba tanya, adakah mereka mempunyai perception sendiri atau mereka ada idea ataupun gambaran awal tentang apakah penyakit yang mereka ada ya. Jadi untuk grup pesakit yang pertama tadi yang sudah pun ada gambaran awal ya, yang sudah pun menjangka mereka ada kanser kerana sejarah keluarga, kerana simptom yang berterusan ya. Jadi mereka kebiasaannya akan bertanya kepada saya ya, mereka akan bertanya, adakah ini kanser doktor? Jadi mereka sendiri yang volunteer, yang memberikan diagnosis tersebut. Okay? Jadi untuk pesakit yang sudah ada idea atau gambaran, mereka akan bertanya sendiri ke doktor. Mereka akan bertanya, adakah ini kanser doktor? Okay, jadi sebagai doktor kita akan mengiyakan ya, kita akan kata ya, unfortunately this is cancer ya. Ya, ini adalah kanser. Okay. Jadi setelah kita mengatakan perkataan kanser tersebut, kita perlu berhenti sebentar, pause. Kita berikan masa untuk pasien menerima ataupun mengabsorb maklumat tersebut, sink in. Memberikan masa untuk pesakit absorb, sink in. Okay. So dia kata, ya, ini adalah kanser. Okay. Kemudian kita berhenti sebentar untuk beberapa saat. Ya. Berikan masa tersebut untuk pesakit menerima ataupun menghadamkan maklumat ataupun berita besar yang baru sahaja kita berikan. Okay. Okay, jadi itu adalah untuk pesakit grup pertama tadi, pesakit yang telah pun ada gambaran. Tetapi untuk pesakit yang tidak ada idea langsung bahawa mereka ada kanser, ya, kadang-kadang kita terpaksa memberikan diagnosis atau perkataan kanser tersebut kepada mereka. Ya. Jadi untuk pesakit kata, oh tak pastilah doktor, sakit apa saya ni ya, jangkitan kuman ke? Jadi untuk pesakit seperti ini kita perlu memberitahu dengan jelas. Ya. Kita akan cakap, setakat ini ya, kajian yang kita buat ya, pemeriksaan yang telah dilakukan ya, ujian biopsi, scan ya, semua menunjukkan bahawa ini adalah kanser. Okey. Jadi setelah kita menyebut perkataan kanser tersebut, kita perlu berikan masa beberapa saat untuk pesakit menerima informasi tersebut. Okey. Setelah menyebut perkataan kanser, kita akan berhenti sebentar. Ini adalah kanser. Okey. Kemudian berhenti beberapa saat untuk memberikan pesakit masa untuk mereka menerima ataupun mengabsorb berita tersebut. Kerana ini adalah berita yang berat, berita yang besar. Ya. Jadi sukar untuk pesakit untuk menghadamkan. Jadi kita mesti memberi masa untuk pesakit menerima, menghadamkan dan memahami apa yang kita cuba sampaikan. Okay. Jadi ketika ini ya, pesakit akan mula mengalami fasa-fasa yang kita bincangkan sebelum ini ya, ekublerus ya, fasa di mana pesakit akan mula sama ada mereka akan berada peringkat denial ya, ataupun peringkat depression ya, ataupun acceptance. Ada pesakit yang tidak begitu menuruti peraturan 5 langkah Kubler-Ross tadi ya, ada yang
terus accept, ya. Ada yang tak percaya, ya denial, kata betul ke doktor, betul ke, adakah ini mungkin ke ini keputusan sampel orang lain yang tertukar, ya, betul ke doktor, saya nak cari second opinion, saya nak jumpa doktor lain, saya tak percaya dengan keputusan yang saya dapatkan ni. Okay? Jadi ada beberapa golongan pesakit, ya. Ada pesakit yang mereka boleh menerima, ya. Mungkin mereka telah lama berfikir, mereka telah dapat agak, ya. Dan bila dia beritahu ini kanser, mereka boleh terima, ya. Ada juga pesakit yang memang tak sangka langsung, tapi doktor saya muda lagi, saya sihat je sebelum ni, betul ke ni kanser kan? Jadi ini adalah golongan pesakit yang in denial. Mereka masih tidak percaya betul ke ini kanser. Jadi mereka kebiasaannya mereka inginkan pendapat doktor pakar yang lain, second opinion, okey. Ya. Kemudian ada juga pesakit yang marah, ya, dia mula marah dengan takdir. Dia kata saya tak merokok pun doktor, kenapa saya dapat benda ni, kenapa saya, why me kan. Jadi dia frustration, ya, dia kecewa kenapa dia yang menghadapi kanser ini, ya. Okay, jadi ini adalah peringkat-peringkat penerimaan pesakit, ya. Ada yang accept, ada yang terima, ada yang in denial, tak percaya, ada yang frust, kecewa, ya. Okay, ada yang guilt, ya, dia rasa bersalah, oh mungkin tabiat saya yang merokok selama ni, ya, mak saya dah lama dah suruh berhenti saya merokok, tapi saya merokok juga sekarang, kalau saya dah terima dah akibatnya, iaitu kanser, ya. Jadi ada yang guilt, ya. Jadi ada orang berlainan fasa-fasa kobleros yang mereka hadapi, ya. Tidak semestinya mereka menuruti fasa-fasa yang diceritakan, ya. Okay. Jadi setelah kita beri peluang pesakit mengekspresikan perasaan mereka, ya, macam saya katakan, ada yang boleh terima, ada yang guilty, ada yang depressed, ada yang in denial, ya, ada yang tak percaya, ya. Jadi kita berikan masa untuk mereka meluahkan perasaan mereka. Kita berikan masa, okay? Sebagai doktor, kita tidak boleh mengambil hati, kita tidak boleh terasa dengan reaksi pesakit, kerana kita tahu mereka sedang mengalami satu pergolakan emosi, ya, dalam diri mereka, kerana mereka sedang mengalami satu perubahan dalam fasa kehidupan mereka, ya, daripada orang yang sihat tiba-tiba menjadi orang yang kanser, ya. Utamanya bercakap mengenai kanser paru-paru, di mana kebiasaannya apabila kita mendiagnosa kanser paru-paru, kebiasaannya ia telah pun mencapai tahap akhir, ya. Jadi apabila kita berkata mengenai tahap akhir kanser paru-paru, ya, kita actually mengatakan bahawa lifespan mereka yang tinggal hanyalah 6 bulan hingga setahun sahaja, okey. 6 bulan sahaja masa untuk mereka hidup sekiranya mereka tidak menjalani apa-apa rawatan, dan 1 tahun sekiranya mereka menerima kemoterapi, mungkin boleh meningkat sehingga ke 2 tahun, tapi maksimum adalah 2 tahun jangka hayat untuk pesakit kanser paru-paru tahap akhir. Okay, jadi kita membicarakan mengenai jangka hayat yang sangat singkat. Okay. Jadi pesakit semestinya akan mempunyai banyak pergolakan emosi, banyak pergolakan perasaan. Jadi kita perlu memberikan pesakit masa, ya, kita perlu membiarkan mereka ventilate ataupun vent, mengeluarkan perasaan mereka. Jadi kita tidak perlu merasa kecil hati atau merasa bersalah, ya, kerana kita telah melakukan tanggungjawab sebagai seorang doktor, sebab mungkin kita telah pun berjaya mendapatkan diagnosis ataupun sel tisu yang tepat, dan memberikan conclusion ataupun maklumat penyakit yang mereka hadapi. Jadi mereka dah ada jawapan kenapa mereka batuk berterusan selama ini, kenapa mereka batuk berdarah selama ini, kenapa mereka semakin kurus selama ini. Okay? Jadi kita telah mendapatkan jawapan kepada persoalan mereka. Sekarang masanya adalah untuk mereka menerima hakikat tersebut dan seterusnya merancang untuk rawatan pada masa akan datang. Okay? Jadi untuk pesakit yang acceptance tadi, yang boleh accept, ya, yang dah terima, kebiasaannya mereka akan bertanya kepada kami, mereka akan bertanya, okay, jadi doktor, what's the next step? Apa step yang boleh kita lakukan selepas ini? Okay, jadi untuk pesakit yang boleh menerima dengan rasional, mereka akan terus mahukan penyelesaian ataupun perancangan. Okay? Jadi kita akan memberikan option ataupun pilihan rawatan. Okay, untuk pesakit yang boleh menerima dan mereka telah bersedia untuk move forward, ya, untuk merancang apakah next step ataupun rancangan yang mendatang, ya, kita akan memberikan mereka alternatif, ya. Kita boleh memberikan option kemoterapi, ya, dan juga radioterapi, ya. Dan kita boleh, kebiasaannya kita akan rujuk kepada pakar kanser, kerana kebiasaannya kemoterapi, radioterapi akan diberikan oleh pakar kanser ataupun onkologi. Okay? Jadi kita akan refer kepada pakar onkologi sekiranya mereka mahu menerima kemoterapi ataupun radioterapi, ya. Ada juga pesakit yang telah awal-awal mengatakan mereka tidak mahu kemoterapi, mereka tidak mahu radioterapi, ya, kerana
mereka, mungkin pengalaman ataupun background mereka, ya, ada antara mereka pernah melihat saudara mara mereka yang telah terima kemoterapi dan melihat saudara mereka terseksa, agak merana, ya. Jadi mereka awal-awal kata, doktor saya tidak mahu kemoterapi, saya tak nak radioterapi. Okey. Jadi untuk pesakit yang tidak mahu radioterapi, tak mahu kemoterapi, kita tidak akan refer kepada pakar onkologi, tetapi kita akan refer kepada pakar paliatif, ya. Paliatif seperti yang kita pernah bincangkan sebelum ini, ya. Contohnya Dr. Diana Katiman sebelum ini pernah menceritakan dengan lebih detail tentang rawatan paliatif. Paliatif adalah rawatan yang mana kita akan cuba memberikan keselesaan kepada pesakit. Okay, di mana sekiranya pesakit merasa susah nafas, kita berikan bantuan oksigen. Sekiranya pesakit ada masalah sakit dada, kita berikan ubat tahan sakit, ya. Jadi paliatif adalah rawatan untuk memberikan keselesaan kepada pesakit. Jadi untuk pesakit yang memang awal-awal mengatakan tidak mahu kemoterapi, tidak mahu radioterapi, kita akan refer kepada paliatif, doktor paliatif, ya, pakar paliatif untuk mereka meneruskan rawatan, ya, memberikan sokongan dari bentuk fizikal, spiritual dan emosional. Okey. Dan ada juga pesakit yang tidak mahu jumpa mana-mana doktor pun. Kata, okey doktor, saya dah tahu dah keputusan saya ni adalah kanser, jadi saya tak mahu jumpa berapa doktor, saya nak cuba traditional treatment, saya nak pergi rawatan berubat kampung. Okay? Jadi sebagai doktor, kita akan menghormati kehendak pesakit, kita akan menerima reaksi pesakit, ya. Jadi kita tidak akan paksa, ya. Kita tak kata, oh tak boleh encik kena juga kemoterapi, oh tak boleh encik kena juga pergi paliatoterapi. Tidak, ya. Kita sebagai perubatan, ya, pakar perubatan, kita akan menghormati, kita akan respect patient's wishes, ya. Kita akan menerima apa-apa saja keputusan yang mereka lakukan setelah kita membincangkan apa-apa alternatif ataupun pilihan rawatan yang ada. Okay, jadi seperti yang saya terangkan tadi, kita kebiasaannya ada 3 pilihan rawatan, ya. Yang pertama, berjumpa pakar onkologi atau pakar kanser untuk rawatan kemoterapi atau radioterapi, dan yang kedua, ya, berjumpa pakar paliatif, ya, sekiranya mereka tidak mahu rawatan kemoterapi atau radioterapi, dan juga sekiranya mereka tidak mahu jumpa mana-mana doktor pun, ya, mereka tidak mahu jumpa pakar kanser, tidak mahu jumpa pakar paliatif, jadi mereka mahu rawatan tradisional. Jadi kita tidak boleh memaksa mereka, kita akan menghormati keputusan mereka, ya. Jadi ini adalah 3 pilihan rawatan kepada pesakit kanser paru-paru, terutamanya pesakit kanser rawatan paru-paru tahap akhir yang tidak boleh dibedah lagi, ya. Sekiranya mereka berada dalam golongan kanser tahap 1-2 di mana mereka masih boleh dibedah, kita akan rujuk mereka kepada doktor pakar bedah untuk doktor pakar bedah mengoperasi ataupun membuang bahagian kanser tersebut, ya. Okey. Jadi Dr. Adam Abdul Ghafur ada mengatakan patient-centered diagnosis is best practice through shared decision making, ya. Iterative dialogue between doctor and patient which respects the patient's needs, values, preference and circumstances. Ya, betul sekali, ya, Dr. Adam. Terima kasih atas input yang diberikan. Okay. Jadi itu adalah secara ringkasnya, ya, bagaimana kita sebagai doktor untuk memberikan memberitahu diagnosis kanser paru-paru, dan seterusnya kita menceritakan apakah pilihan rawatan, ya, alternatif rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit kanser paru-paru, terutamanya penyakit kanser paru-paru tahap akhir, ya. Okay, jadi setelah sesi itu berakhir, jadi untuk pesakit yang boleh menerima, dia accept, ya, yang terima, baiklah doktor, saya faham saya ada kanser, so what is the way forward, apa langkah seterusnya. Jadi kita dah ceritakan langkah-langkah tadi, ya, referral kepada pakar onkologi paliatif ataupun mereka tidak mahu jumpa doktor pun, ya. Tetapi untuk pesakit yang in denial, guilty, ya, masih kecewa, frust, jadi mereka ini masih tak boleh nak absorb, tak boleh nak terima, tak boleh nak sink in lagi. Jadi kita perlu berikan lebih masa kepada mereka untuk menerima diagnosis tersebut, ya. Jadi sekiranya mereka masih lagi frustrated, masih lagi in denial, kata doktor saya tak percaya semua ni, saya tak percaya semua ni, saya tak percaya saya ada kanser, ya. Jadi untuk pesakit yang seperti ini, kita tidak boleh teruskan dengan way forward. Jadi kita perlu berikan mereka masa. Jadi kita boleh berhentikan sesi perbincangan setakat itu. Okay? Jadi kita akan mengatakan, baiklah, nampaknya encik perlukan masa untuk menerima diagnosa ini, ya, untuk memikirkan tentang penyakit ini, ya. Jadi mungkin kita boleh jumpa lagi esok ataupun lusa, ya. Kita berikan masa untuk mereka menerima, dan apabila mereka telah bersedia untuk rancangan seterusnya, untuk way forward, dan ketika itulah kita akan berjumpa mereka lagi sekali. Ya, tak semestinya sesi family conference ataupun sesi memberitahu diagnosis itu hanya
perlu diselesaikan dalam satu sesi. Ia boleh juga dilakukan dalam dua sesi ataupun tiga sesi. Ya. Ada pesakit yang boleh kita selesaikan semuanya dalam satu sesi. Ada pesakit yang perlu mengambil masa hingga dua sesi. Ada yang sehingga ke tiga sesi. Okay, jadi bergantung kepada pesakit yang bagaimana yang kita hadapi. Jadi untuk pesakit yang masih tidak boleh menerima, ya, oh doktor saya perlukan second opinion. I cannot trust you. Okay, dia kata dia tak boleh terima, dia nak second opinion, kita perlu bantu mereka. Jadi kita akan berikan mereka summary ataupun ringkasan kes mereka. Kita akan berikan mereka kopi CT scan. Kita akan berikan mereka salinan biopsi report untuk mereka pergi berjumpa doktor yang lain untuk mendapatkan second opinion. Ya. Mungkin mereka perlukan second opinion untuk memuaskan hati mereka, ya, kerana mereka masih lagi suka untuk menerima. Jadi sebagai doktor kita perlu facilitate, kita perlu membantu pesakit. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pesakit sekiranya mereka ingin mencari pendapat kedua ataupun second opinion. Malah kita perlu membantu untuk memudahkan urusan mereka. Ya. Sekiranya mereka ingin datang kembali kepada kita, kita perlu menerima mereka dengan tangan terbuka. Okay? Jadi itu adalah cara-cara bagaimana untuk kita handle ataupun kita menghadapi situasi pesakit kanser paru-paru. Jadi untuk pesakit yang sudah boleh menerima tadi, yang sudah pun membuat keputusan, okey baiklah doktor, saya ingin cuba rawatan kemoterapi, saya ingin dirujuk kepada pakar kanser. Jadi kita akan segera membuat surat rujukan kepada pakar kanser yang terdekat dengan rumah mereka, yang mana mereka senang untuk pergi berjumpa doktor pakar kanser tersebut. Okay? Dan kita akan berikan sistem sokongan yang ada. Ya. Kita akan berikan mereka pamphlet. Ya. Kita akan berikan, okay, ini adalah pamphlet, ataupun encik boleh pergi ke website begini-begini, ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rawatan kanser paru-paru, ya, untuk mereka encik memahami dengan lebih detail apa itu kanser paru-paru, apa rawatan yang boleh diberi, ya, apakah yang akan encik hadapi selepas ini, what are the expectations, ya. Jadi itu adalah bentuk sokongan yang kita boleh berikan. Kita boleh berikan mereka pamphlet, berikan mereka website, ya. Dan kita perlu memberitahu mereka bahawa kita akan sentiasa berada di hospital, ya, untuk membantu mereka apabila mereka memerlukan. Okay, just beritahu mereka, we will be here if there's anything that you want to ask, ya. If there's any question that you want to ask or anything, any info that you want to tell us, we will be around. Ya. Do let us know. We are here to help you. Okay, jadi kita offer bahawa kita sentiasa berada bersama-sama mereka untuk membantu mereka sebaik yang mungkin untuk mereka menghadapi hari-hari yang seterusnya setelah mereka mendapat diagnosa kanser paru-paru ini. Okay. Dan juga sebenarnya banyak, ya, support group ataupun kumpulan-kumpulan sokongan di luar sana, ya, kumpulan sokongan penyakit kanser paru-paru, ya, kumpulan sokongan penyakit Parkinson, ya, banyak apa jenis penyakit rasanya kalau kita type saja kebiasaannya memang sudah ada kumpulan sokongan. Jadi kumpulan sokongan ini sangat penting, ya, di mana mereka boleh sharing. Okay, sorry. Hello. Ya. Okay. Boleh. Alright, okay, bye. Okay. So jadi kita tadi kita akan cuba support group, ya. Support group ini memang banyak, ya, terutamanya mungkin di Facebook, ya, di website, ya. Anda perlu type saja Google, insya-Allah akan ada support group tersebut. Jadi support group ini penting untuk pesakit sharing, ya, bagaimana pesakit-pesakit lain yang telah pun mendapat diagnosa kanser paru-paru sebelum mereka, bagaimana pesakit-pesakit yang sebelum ini handle ataupun menghadapi hari-hari mereka. Jadi pesakit yang baru saja mendapat diagnosa kanser paru-paru ini, mereka boleh belajar daripada pesakit-pesakit yang sebelum mereka, bagaimana untuk mereka nak melalui hari-hari mereka yang akan mendatang. Okay, jadi support group ini sangat penting basically untuk mereka sharing info, bagaimana mereka cope, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mereka mungkin hadapi. Mereka boleh anticipate apakah masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi. Contohnya mereka mungkin akan mengalami masalah batuk berdarah, mereka mungkin akan mengalami masalah susah nafas, mereka mungkin memerlukan oksigen. Jadi bila ada support group ini, mereka boleh help each other, mereka boleh bantu sesama mereka untuk menguatkan sesama sendiri. Okay. Jadi ini adalah antara persediaan ataupun cara bagaimana untuk kita memberikan sharing ataupun memberikan informasi, ya, diagnosis kanser paru-paru kepada pesakit dan seterusnya memberikan support ataupun sokongan kepada pesakit tersebut. Okay, jadi secara ringkasnya kita boleh huraikan untuk memberitahu diagnosis peringkat kanser paru-paru ini, pesakit perlu ditemani oleh ahli keluarga terdekat, ya, berada di dalam bilik yang sunyi, yang tenang, ya, ataupun ruang yang tenang, ya, dan mereka perlu diberikan maklumat yang tepat dengan image yang jelas, ya, result HPE biopsi yang betul,
dan seterusnya diberikan alternatif atau pilihan rawatan yang tepat. Jadi mudah untuk pesakit membuat keputusan mereka ingin memilih rawatan yang mana satu, ya, dan seterusnya kita berikan support ataupun sokongan yang kita boleh beri dari segi support group, pamphlet, website dan rujukan-rujukan kepada pakar-pakar onkologi ataupun pakar-pakar paliatif. Okay. Ada beberapa soalan daripada netizen, ya. Adakah doktor pernah berpengalaman merawat pesakit yang single parent ataupun yang ada financial issue, ya? Jadi memang ada banyak pesakit yang struggle, ya, yang tidak ada sokongan yang kuat. Jadi untuk pesakit yang mungkin anak yatim, tidak ada keluarga, kebiasaannya kita akan cuba dapatkan sokongan daripada welfare, social welfare. Kita akan rujuk kepada pegawai khidmat sosial, di mana pegawai khidmat sosial, ya, boleh datang, ataupun kita boleh rujuk kepada kaunselor, ya, untuk membantu untuk support pesakit yang berseorangan, yang tidak ada keluarga. Okay, jadi memang agak mencabar, tapi insyaAllah kita boleh cuba dapatkan sokongan-sokongan tadi dalam bentuk welfare officer, ya, social welfare, social support. Okey, jadi soalan yang seterusnya, berapakah umur pesakit kanser paru-paru yang paling termuda doktor pernah rawat? Okey, jadi setakat ini pesakit termuda yang pernah saya rawat berumur 19 tahun, ya. 19 tahun, ya, datang dengan saya ketika itu batuk berterusan, ya, paru-paru berair. Jadi apabila kita keluarkan air daripada paru-paru tersebut, ianya adalah diagnosis kanser paru-paru peringkat. Saya pun terkejut, 19 tahun tapi ada kanser paru-paru peringkat akhir. Pada mulanya saya akan TB, ya, sebab sangat muda, ya, jarang sangat kanser paru-paru 19 tahun, tetapi perkara ini boleh berlaku, ya. Pesakit yang muda boleh juga mendapat kanser paru-paru peringkat akhir, ya. Jadi kadang-kadang faktor genetik dalam keluarga memainkan peranan yang penting. Jadi kemungkinannya pesakit yang 19 tahun tadi, faktor genetik dalam keluarganya sangat kuat menyebabkan mereka mendapat kanser pada usia yang muda, ya. Jadi itu adalah usia termuda pesakit kanser paru-paru peringkat akhir yang saya pernah jumpa, ya, 19 tahun. Okay. Jadi memang amat kesiaan, ya, tapi kita akan cuba bantu, ya, untuk menguatkan pesakit dari aspek spiritual, physical, emotional sebaik yang mungkin. Okay. Ada beberapa soalan lagi daripada netizen, tapi saya tak dapat nak jawab pada sesi ini. InsyaAllah saya akan cuba jawab pada sesi yang berikutnya, ya. Semoga sesi ini dapat memberi manfaat, ya, mengenai info bagaimana cara yang terbaik untuk memberikan maklumat tentang diagnosis kanser paru-paru kepada pesakit, ya, dan apakah sokongan yang boleh kita berikan kepada pesakit kanser paru-paru, terutamanya kanser paru-paru tahap akhir. Jadi insyaAllah hari Isnin kita akan berjumpa lagi dalam sesi FB Live yang seterusnya, ya. Kita akan bincangkan mengenai topik yang berkaitan dengan paru-paru. Saya akan sharekan semua kemudian insyaAllah. Jadi kita bertemu lagi dalam sesi FB Live minggu depan. Ada soalan daripada Encik Dr. Adam. What's the importance of family members in this whole process? Definitely family memang memainkan peranan penting, ya. Keluarga adalah sistem sokongan yang sangat-sangat penting, ya, kerana dengan ada keluarga lah pesakit selalunya menemui makna untuk meneruskan kehidupan. Kebiasaannya pesakit sekiranya mereka berseorangan, kadang-kadang mereka merasakan tidak perlu meneruskan hidup kerana mereka tidak ada sesiapa lagi untuk meneruskan hidup. Jadi keluarga ini sangat penting, di mana pesakit kadang-kadang menemui makna kehidupan di dalam keluarga mereka. Kadang-kadang mereka rasa, saya perlu berjuang, saya perlu teruskan perjuangan saya untuk fight kanser saya ni kerana anak saya masih lagi muda atau masih lagi kecil. Saya mahu melihat anak saya berumah tangga, saya mahu melihat anak saya pergi ke universiti, ya. Jadi keluarga ini memainkan peranan yang sangat penting untuk support, untuk memberikan kekuatan kepada pesakit meneruskan kehidupan mereka, meneruskan perjuangan mereka untuk cuba meneruskan rawatan dengan pesakit kanser ini, insyaAllah. Okay, baik. Jadi kita jumpa lagi dalam sesi FB Live pada hari Isnin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.